Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana rabbi zidna 'ilma amin. Allahumma ighfir li bima la ya'lamun wa la tu'akhizni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yazunnun. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'indallahi wajiha. Shadaqallahul azim. Wa ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu lagi dalam siri kursus tafakuh tauliah mengajar agama Islam negeri Kedah Darul Aman. Setelah sekian lama kita tergendala disebabkan perintah kawalan pergerakan yang dilaksanakan. Jadi lupa dah tanda tak menak tu apa tu ni. Ada siapa ingat tak? Muka surat 21 ya ke? Wahdaniyah dah. Saya memang ada tanda tu tapi terubah tanda ni. Orang tanya benda tu apa tu ni? Wahdaniyah dah. Muka surat 21. Okey, baik. Kalau ulang tak apa, takut langkau. Okey. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Surat 21, wahdaniyah. Wal wahdaniyatu ay la saniya lahu ta'ala fi dhatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi. Artinya yang keenam daripada sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala itu wahdaniyah. Apa erti wahdaniyah? Okay, kalau soalan tanya makna wahdaniyah, ambil tang ni lah. Ertinya esa pada zatnya dan esa pada sifatnya dan esa pada perbuatannya. Kerana diambil daripada tafsir musannif itu dan diketahui daripada yang demikian itu bahawa segala bahagi wahdaniyah itu tiga. Okay, bila dia sebut tak saat ni esa pada zat, esa pada sifat dan esa pada perbuatan, maka wahdaniyah ni kita akan pecah kepada tiga bentuk, tiga jenis, tiga kategori wahdaniyah. Pertama, wahdaniyah pada zat. Maknanya, apa makna wahdaniyah pada zat? Ketiadaan bersusun pada zatnya, pada zat seperti berjisim yang menerima bahagi. Okey? Jadi zat Allah Ta'ala ini tidak tersusun daripada beberapa komponen. Macam mana kerusi nak kena ada tempat duduk, tempat sandak, nak kena ada kaki, nak kena ada tempat letak tangan. Dia ada komponen. Kita ada komponen manusia, ada kepala, ada tangan, ada kaki. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini zat dia wahdaniyah, tidak tersusun, tidak berjisim. Jisim yang menerima bahagi, benda yang boleh dipecah-pecahkan. Dalam bahasa tauhid dia sebut jisim. Dan tiada pula bagi seorang zatnya seperti zat Allah Ta'ala. Wahdaniyah pada zat ni, nombor satu, zat Allah tidak tersusun, tidak terbentuk daripada komponen. Wahdaniyah pada zat juga, tidak ada zat lain yang sama dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tiada pula jauhar al-fard. Apa makna jauhar fard? Jauhar fard ni nak bagi tahu, saya duk cari bahasa Melayu nak terjemah tak jumpa. Kitab-kitab lama semua ada terjemah jauhar fard, iaitu benda yang tunggal. Nak kata apa? Unsur. Dalam fizik tu dia panggil apa? Unsur apa tu? Kan? Dia tak boleh pecah. Kan? Dia tak boleh pecah. Dia benda paling tunggal, dia benda yang asal, yang paling simple. Kan? Benda yang paling simple. Kan? Kalau contoh, kita buat contoh macam mana cucuk jagung, cucuk tempedak ni.
Benda paling simple bagi cucuk jagung tu adalah debu tepung sebiji tu. Tak boleh pecah dah. Kan? Dia tak boleh pecah. Bahkan dia yang membentuk kepada cucuk cempedak tu. Kita perlai, pecah. Tinggallah yang paling simple yang tidak boleh dipecahkan. Itulah jauhar fard. Maka zat Allah Ta'ala juga bukan passion ni. Dan tiada kita ketahui akan hakikatnya hingga di akhirat sekalipun, tak kala melihatkan dia oleh segala orang mukmin. Kan? Paling serendernya, kok mana kita cari pun tak jumpa hakikat zat Allah Ta'ala ni, kita cuma nafi ikut akal kita. Kan? Allah Ta'ala ni tak terbentuk, tak tersusun daripada beberapa komponen. Tidak ada jisim lain yang sama, zat lain yang sama dengan zat Allah Ta'ala. Dan zat Allah Ta'ala juga bukan jauhar fard. Macam mana hakikat? Tetap kita tak tahu. Walaupun ketika orang mukmin dapat melihat, menatap zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala di akhirat kelak. Maka yang kita nafi ni, kan, tiada bersusun pada zat satu dan tiada pula bagi seorang zatnya seperti zat Allah Ta'ala dua, menafikan ibarat daripada nafi kam muttasil pada zatnya. Artinya tiada dapat zatnya itu dibelah atau dikerat. Kam muttasil. Kam tu apa dia? Kam tu bilangan. Bilangan muttasil yang bersambung. Maka kita menafikan, wahdaniyah menafikan kam muttasil pada zat Allah. Macam pen ni, dia ada kam muttasil dia. Sebab dia ada tudung, dia ada badan, dia boleh cabut. Sekurang-kurang ada 4 bilangan. Nak membentuk sebatang pen, dia ada 4 kam muttasil yang bersambung. Maka kita masuk lagu tu, jangan, pen baru beli. Kita pulas api lagu tu, bagi kejap elok, jadilah dia sebatang pen. Walaupun kita pakai sebatang pen, tapi kita boleh relai, kita boleh cabut-cabutkan dia. Dia ada kam muttasil. Artinya tiada dapat zatnya itu dibelah atau dikerat. Yang kedua, dan nafi pula kam munfasil pada zat, iaitu tiada ada zat yang lainnya itu seumpama zat Allah. Kam munfasil, kam bilangan yang terpisah, munfasil. Makna dia tidak ada sebatang lagi pen macam ni. Pen ni dah banyak batang. Kilang sekali buat ribu-ribu batang. Dia keluar main kat kita, sekotak tu ada 20 batang. Habis kotak tu nanti kedai pergi susun balik. Maka dia ada kam munfasil. Tapi Allah Ta'ala tidak ada zat lain yang sama dengan zat Allah Ta'ala. Makhluk ada. Pen ni ada zat lain. Kitab ni ada zat lain. Kita ni walaupun muka tak semacam, tapi dia pergi manusia, dia bilang orang juga. Ada berapa orang dalam kelas ni. Dan tidak mustahil Allah Ta'ala ciptakan seorang lagi yang sebiji photostat kopi ori macam kita. Tak pernah rumah je lah. Boleh jadi ada. Tapi kita menafikan dengan wahdaniyah, tidak ada zat lain yang sama dengan zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada 2 cabang. Pertama menafikan kam muttasil. Yang kedua menafikan kam munfasil. Dan kedua, wahdaniyah juga menafikan wahdaniyah pada sifat. Maknanya tiada berbilang-bilang sifat bagi zat yang suci daripada satu jenis. Tidak ada sifat yang sama bagi Allah Ta'ala. Kalau kudrah hanya satu kudrah, kalau iradah hanya satu iradah. Itu wahdaniyah pada sifat. Dan 2 iradah. Okey, dia bagi contoh seperti ada baginya 2 kudrah atau lebih banyaknya, dan 2 iradah dan 2 ilmu atau lebih banyaknya. Itu satu. Yang kedua daripada wahdaniyah pada sifat, okey. Dan tiada bagi orang yang lainnya sifat seperti sifatnya. Tak ada juga orang lain, makhluk lain yang sifat dia setara dengan sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti adalah bagi yang lain itu kudrah seperti kudrah Allah Ta'ala. Dan ada pun bahawa ada bagi yang lainnya kudrah tiada seperti kudratnya Ta'ala, maka tiada memberi mudarat. Tapi kalau sama dari sudut nama,
tak sama dari sudut hakikat, itu tak ada masalah. Kan, sebab kita guna bahasa ni bahasa makhluk, bahasa manusia. Qudrah iradah, manusia pun ada qudrah iradah. Tapi qudrah kita tak sama dengan qudrah Allah Taala. Iradah kita tak sama dengan iradah Allah Taala. Sama' basar, kita juga mendengar, kita juga melihat. Tapi sama' basar kita tak sama dengan sama' basar Allah Taala. Maka yang tu setakat sama pada nama tidak menjadi masalah. Habis tu pakai tak cakap lah kita. Kan, hang dengar tak? Oh, tak boleh guna dengar sebab dengar tu sifat Allah Taala, kena guna sifat makhluk. Duk sengap besar sembang apa? Kan, kita guna dengar, kita guna lihat, tetapi dengar kita tidak pernah i'tiqad, kita tidak pernah rasa, tak pernah terlintas. Dengar lihat kita ini sama dengan dengar lihat Allah Taala. Itu dia nak beritahu, kalau kita kata sama pada nama tapi tidak sama pada hakikat, tak apa, tak masuk dalam penafian wahdaniyah ni. Tiada memberi mudarat, bahawa adalah bagi yang lainnya itu qudrah yang tiada memberi bekas, iaitu muwafaqah pada nama qudrah jua, tetapi antara dua qudrah itu bersalahan pada hakikatnya. Kan, kita pun ada qudrah. Melayu pun terjemah balik kudrat. Aku ni tak ada kederat dah. Kan, orang kuat kita kata kederat dia jenuh sungguh tu. Kan, dia boleh menebas dua relung dia seorang. Kan, kederat. Adakah sama dengan kudrat Allah Ta'ala? Tak sama. Cuma sama pada nama. Tak jadi masalah. Qiyas olehmu pada segala sifat yang lain yang sah diitlakkan pada hambanya. Maka, kita menafikan wahdaniyah pada sifat, menafikan ada dua sifat yang sama bagi Allah, menafikan ada orang lain bersifat sama bagi Allah, maka iaitu ibarat daripada nafi kam muttasil pada sifat. Menafikan kam muttasil, bilangan yang bersambung-sambung pada sifat, iaitu berbilang-bilang sifat bagi zat muqaddasah daripada jenis yang satu seperti barang yang telah lalu sebutnya. Kita menafikan Allah Ta'ala ada dua qudrah yang sama, dua iradah yang sama, dua sama' yang sama, seterusnya. Kita menafikan kam muttasil. Dua qudrah yang sama pada Allah itu kita nafi, dia panggil kam muttasil. Dan ibarat daripada menafikan kam munfasil pada sifat. Apa dia kam munfasil pada sifat? Iaitu subut ada sifat bagi yang lain daripada Allah, seperti sifat Allah Ta'ala. Juga menafikan kam munfasil, tidak ada sifat lain yang sama, sifat lain yang setara dengan sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila duk sama-sama pada Allah Ta'ala, hak tu kita panggil kam muttasil. Bila makhluk lain yang sama dengan Allah Ta'ala menafikan, kita nafi, hak tu kita panggil kam munfasil. Dan muttasil ni bahasa Arab makna dia bersambung. Bersambung tu duduk dalam zat Allah Ta'ala, kita nafi. Munfasil makna dia bercerai, berasingan bahasa Arab. Maka menafikan ada zat lain, sifat lain yang sama dengan zat atau sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang kedua, wahdaniyah pada sifat. Ya, zat muqaddasah, zat yang suci, zat Allah Ta'ala. Dan ketiga, wahdaniyah pada perbuatan. Apa makna dia? Dan maknanya tiada subut fi'il bagi yang lain daripada Allah, dan tiada bersekutu yang lain daripada Allah pada perbuatan. Tidak ada orang lain yang boleh buat benda Allah Ta'ala buat, dan benda yang Allah Ta'ala buat tidak ada orang lain pergi tumpang buat. Kan? Sama ada orang lain boleh buat sama dengan Allah Ta'ala. Macam kita manusia. Kan? Kita boleh masak nasi, orang lain masak nasi ke? Itu orang lain yang boleh buat sama dengan kita. Ataupun orang lain yang buat bersama-sama kita. Kita masak nasi kawah seorang tak larat, minta kawan tolong. Aku temih, hang kacau, aku jaga api. Jadi dua benda yang berbeza. Hak tak sah. Kan? Tidak ada orang lain yang boleh buat macam Allah Ta'ala. Nak cipta langit bumi ni Allah Ta'ala je boleh buat, orang lain tak boleh buat. Dan tidak ada orang lain pula yang bersekutu dengan Allah untuk buat. Allah Ta'ala akan minta tolong orang, minta tolong buat kat dia. Aku buat langit, hang buat bumi.
Kau berasa letih orang ni. Oi, susah jadi Tuhan. Kalau tak memang lagu tu. Tuhan kena kuat semua. Maka iaitu ibarat daripada nafi kam munfasil pada perbuatan. Okey, wahdaniyah pada fi'il, pada perbuatan menafikan kam munfasil. Iaitu kam munfasil pada perbuatan ni apa dia? Iaitu subut perbuatan bagi yang lain daripada Allah Ta'ala, seperti bahawa ada kam munfasil pada perbuatan adanya, kita menafikan adanya fi'il lain, subut perbuatan yang lain daripada Allah, adanya orang lain, benda lain yang perbuatan dia sama dengan perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Contoh, okey. Contoh ni tak apalah sebab periksa lah. Kan? Tapi kita nak kena bagi faham. Ni bahasa kita duk cakap hari-hari. Bahawa ada bagi api itu memberi bekas pada menganguskan. Kan? Ni antara tempat saya suruh baca lah kalau kena syafawi kat saya. Kan? Menghanguskan. Kan? Hangus tu. Kan? Mim, nga, alif, nga, sin tu. Kan? Orang tani dulu kot dia sebut angus ya. Memberi bekas pada menghanguskan, maka tiada ternafikan muttasil pada perbuatan dengan wahdaniyatul af'al jika ditaswirkan dengan berbilang-bilang af'al, kerana af'al Allah Ta'ala itu amat banyak. Okey. Dalam wahdaniyah pada fi'il, tadi semua kita nafi dua, kam muttasil dengan kam munfasil. Okey, kita menafikan dua, kam muttasil dan kam munfasil. Jadi yang menafikan pada fi'il adalah kam muttasil sahaja. Okey, silap. Munfasil. Okey? Ada dua juga. Kan? Fi'il tetap ada kam muttasil, tetap ada kam munfasil. Kita kena tengok bagi halus sikit, dia tak boleh cepat. Tak mana Ustaz tu. Okey, cerita api. Okey? Kita ambil api, kita cucuh sampah, cucuh daun. Nak dekat sikit cucuh rokok kan. Apakah yang menghanguskan daun? Bahasa kita bercakap mudah, api lah. Kan? Rumah terbakar pasal apa? Api lah cucuh. Kan? Okey, dalam tauhid, bahasa tauhid, yang menghanguskan itu adalah Allah Ta'ala. Kita faham lega dah kan? Kita nak makan ubat lega, sakit gaut apa semua tu bukan ubat, Allah Ta'ala. Yeah. Yang melegakan, yang menyembuhkan, yang menghanguskan adalah Allah Ta'ala. Bukan api. Api tak ada kuasa apa. Apa bukti api tak ada kuasa? Nabi Ibrahim orang lempung untuk api tak ada apa? Makna dia api tidak menghanguskan. Enjin kereta kita ada bunyi dalam tu ada api menyala. Tapi tak pernah keluar samak kaki pun. Ada api dalam tu. Makna dia, api ni tak tentu lagi menghanguskan. Kita duduk masak nasi hari-hari di rumah tu tak periuk atas api. Dari mula menikah dulu ni lah cucu 15, periuk tu lah duk guna. Makna dia api tidak menghanguskan. Yang bagi hangus itu kerja Allah Ta'ala. Perbuatan Allah Ta'ala. Okey, kemarin kita cucuh sampah menyala api sehari. Hari ni hujan tak kot. Tak bekak sampah, main mengaji pula bekak sampah tak mana. Esok pula kita bekak sampah kali lagi, menyala kali lagi. Kemarin Allah Ta'ala yang menghanguskan sampah. Hari ni Allah Ta'ala juga yang menghanguskan sampah. Dua fi'il ke satu fi'il? Dua perbuatan ke satu perbuatan? Yang tu. Adakah dikira dua ataupun dikira satu? Nak kira macam mana? Kemarin satu, esok satu. Selang sehari. Semua benda lagu tu hujan bukan hari-hari. Kemarin Allah bagi hujan, hari ni Allah bagi hujan, esok mungkin tak. Dan adakah perbuatan yang sama? Kalau perbuatan yang satu, benda tu tak cik berhenti. Hujan sepanjang masa kita bolehlah mengaku satu. Ni ada masa dia berhenti, ada masa dia lebat. Kut belah baling boh. Kan? Baling boh, pantai timur panas, hujan tak hujan banyak hari dah. Okey. Ni satu masalah kita ambil ingat dari tu.
Okey, cerita api. Jika ditaswirkan dengan berbilang-bilang af'al, kerana af'al Allah Ta'ala itu amat banyak. Silap berhenti. Ulang, bosan sikit. Maka tiada ternafikan muttasil pada perbuatan dengan wahdaniyatul af'al jika ditaswirkan dengan berbilang-bilang af'al, kerana af'al Allah Ta'ala itu amat banyak. Kalau kita merujuk kepada, kan, kita kata Allah Ta'ala ini banyak fi'il, dia yang bagi hujan, satu fi'il. Dia yang bagi hangui, satu fi'il. Dia yang bagi tenggelam, satu fi'il. Dia yang bagi kemarau, satu fi'il. Kalau hak tu kita bilang satu-satu, maka wahdaniyah tidak menafikan. Kam muttasil pada perbuatan. Memang banyak lah. Memang Allah Ta'ala ni banyak fi'il sebab dia buat banyak benda. Semua benda dia buat. Dia nampak. Hak bagi hujan satu perbuatan. Hak kita bagi hidup pula satu perbuatan. Tengah hari tadi ada orang mati, mematikan satu perbuatan. Pagi tadi buat naik matahari, satu perbuatan. Petang saat ni buat turun pula matahari, satu perbuatan. Jadi kalau kita bilang lagu tu, kan, kesemuanya kita balik pada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala banyak fi'il, banyak perbuatan. Tak masuk bawah tajuk wahdaniyah. Kan? Jadi kita tak boleh marah orang lah, Allah Ta'ala banyak fi'il. Abang Ustaz banyak lagu mana? Dia buat belakang, dia bagi hujan, dia bagi kemarau, dia bagi ribut, dia bagi angin, dia bagi hak ni, dia bagi hak ni. Semua itu perbuatan Allah, maka Allah Ta'ala banyak perbuatan. Ya, betul. Itu tak masuk bawah tajuk wahdaniyah. Koma. Dan jika ditaswirkan dengan bahawa tiada berbuat suatu perbuatan melainkan bersekutu akan dia oleh yang lain padanya, maka iaitu dinafikan pula dengan wahdaniyah pada perbuatan. Seperti dijadikan bagi api itu quwwah, dan sebab demikian quwwah itu memberi bekas pada barang yang menyertakan dia. Dan adalah seperti hamba itu, bagi hamba itu qudrah yang memberi bekas pada berbuat taat dan maksiat. Maka segala kam ini iaitu kam muttasil dan kam munfasil pada zat. Dan okey, sampai tang ni. Sampai maksiat tu, titik dia tu. Okey. Tapi jika ditaswirkan api yang membakar itu ada kuasa Allah dan ada kuasa api, maka pada masa itu kita menafikan. Wahdaniyah hanya yang menghanguskan adalah api. Dia masih dikira kam muttasil. Nah, kita nak baca hukum mana? Kalau kita baca berapa kali, berapa banyak, memang Allah Ta'ala banyak fi'il. Yang ni tak kacau dengan wahdaniyah. Tapi kalau kita kata Allah Ta'ala nak buat sesuatu tu bersekutu, api bagi hangui, Allah Ta'ala juga ada kuasa qudrah bagi hangui, yang tu wahdaniyah kata tak, dinafikan oleh sifat wahdaniyah. Kan? Boleh perasan, boleh faham tak dia tahu ni. Nak lukis minta kena kerja Allah Ta'ala, bukan masa lukis. Kan? Saya tak erti langsung buat lukis-lukis ni, fail. Kita nak tengok kita baca kat mana tu. Okey. Sampai tang tu. Kemudian maka segala kam ini. Duk kam banyak kan tadi. Apa dia kam yang kita jumpa? Kam muttasil dan kam munfasil pada zat. Zat pecah dua, muttasil dan munfasil. Dan kam muttasil dan kam munfasil pada sifat. Sifat pecah dua, muttasil dan munfasil. Dan kam munfasil pada af'al. Fi'il hanya satu sahaja, kam munfasil. Tidak ada kuasa lain, fi'il lain yang setara dengan fi'il Allah Ta'ala. Okey? Dan demikian lagi kam muttasil pada af'al jika ditaswirkan dengan bahawa ia berbuat suatu, ada orang yang bersekutukan dia padanya, sekaliannya itu dinafikan dengan wahdaniyah. Kam muttasil pada af'al jika kita gambarkan ada kuasa lain yang bersekutu dengan Allah. Kan? Kalau kata kam muttasil itu
hanya sekadar beberapa fi'il yang banyak kali, maka itu tak jadi masalah. Semuanya kam ini dinafikan oleh sifat wahdaniyah. Maka kita wajib i'tiqadkan, maka wajib kita i'tiqadkan bahawa Allah Ta'ala itu asal pada zatnya, dan asal pada sifatnya, dan asal pada af'alnya. Wahdaniyah, zat, sifat dan juga af'al. Maka hakikatnya itu majhul, yakni tiada dapat kita ketahui akan hakikatnya, maka kita serahkan pengetahuan itu kepada Allah Ta'ala. Jangan duk tulis jawapan ni nah. Soalan naik tanya ni tak tahu, serah ke Allah Ta'ala, memang tak ada markah. Walaupun tauhid dia betul, tapi markah kami tak bagi. Pesan awal-awal, serah ke Allah Ta'ala, tak tahu nak jawab. Tak apa, serah ke Allah Ta'ala, tauliah kami pun serah ke Allah Ta'ala juga. Bukan payah. Kerana sabda Nabi SAW, tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fil khaliqi, fa innahu la tuhitu bihil fikrah. Fikirkan oleh kamu, dia kata apa? Nabi kata dalam sebuah hadis diriwayatkan, fikirkan olehmu pada segala yang dijadikan ini. Nak fikir, nak kaji, tengok makhluk sudah. Kan? Kajilah nak kaji apa. Orang nak pergi sampai bulan, nak pergi sampai Marikh pun pergi ragas naik, tak ada siapa halang. Kan? Fikirkan tentang kejadian, tentang makhluk, dan jangan kamu fikirkan pada Tuhan yang menjadikan makhluk. Tak usah duk fikir Allah Ta'ala ni macam mana. Pasal apa? Maka bahawasanya tiada dapat kamu hendak meliputi dengan dia oleh fikir kamu. Tak tercapai. Akal kita tu pun makhluk Allah, tiba-tiba nak pergi kaji tentang Allah Ta'ala pakai dak. Secara logiknya kita tak sampai. Kita tak mampu. Kan? Pasal kita juga siapa belajar silat lah. Kan? Tak usah duk angan-angan nak bagi kalah tok guru kalau duk langgang tu juga. Yang boleh menewaskan tok guru, dia kena pergi merantau masuk gelanggang lain, dapat ilmu lain dari tok guru lain, baru boleh mai kepak balik tok guru dia. Kalau duk tang tu juga tapi dengan angan-angan nak bagi tewaskan tok guru kita hang tak boleh. Ilmu hang tu apa ajak? Ajak habis sekalipun, tok guru ni dia ada buah kilas dia yang dia boleh kilas balik anak murid dia. Jadi akal kita ni Allah Ta'ala yang cipta. Tiba-tiba kita nak masuk cari sampai bagaimana kita nak fikir balik tentang Allah Ta'ala, tak boleh. Memang tak mampu, kata Nabi SAW. Habis. Kata setengah arifin, Maha suci Tuhan kita yang ada ain ilmu kita itu jahil kita dengan dia. Dan ain jahil kita itulah dinamakan mengetahui kita dengan dia. Sudah. Kan? Subhanallah, kata orang, kan, kata arifin, kalau kita mengaku kita kenal Tuhan, makna dia kita masih lagi jahil dengan Tuhan. Tahu belakang Tuhan sekian. Bohong, hang tak tahu. Allah Ta'ala bukan benda untuk dicapai pengetahuan makhluk. Tetapi kalau kita kata tak tahu, itulah ilmu kita dengan Allah Ta'ala. Kan? Kita habaq, kita serena, memang tak tahu. Yang kita duk baca ni, kan, baru 20 muka surat ni, kan, yang duk baca banyak-banyak ni adalah andaian akal kita je. Tauhid ni ilmu akal, bukan ilmu syarak. Kan? Akal kita je duk fikir. Kan? Berpandukan syarak tu. Sebab tu Nabi tak ajak kat kita macam ni. Yang orang duk timbul masalah zaman Nabi tak ada. Memang zaman Nabi tak ada macam ni. Sebab hak ni akal manusia yang cipta. Ijtihad ulama untuk susun ilmu tauhid. Berbeza dengan fiqh, sebab memang Nabi ajak kita sembahyang. Nabi ajak kita sembahyang bagi betul. Kita pun ikutlah riwayat daripada sahabat, ambil dari Nabi, anak murid sahabat ambil dari sahabat, sampailah riwayat tu sampai zaman kita. Maka kita belajar sembahyang. Dan kita belajar zakat, kita belajar haji. Puasa kan kedua belajar sangat, tak buat apa, puasa senang. Kan? Terus duk belajar puasa lah. Siapa hak jadi cikgu sekolah pun dia bukan pernah bawa anak-anak murid dia pergi surau. Hari ni kita buat latihan amali puasa. Pekat puasa. Tunjuk tak puasa macam mana? Tak boleh. Kan? Puasa tak boleh tunjuk. Semua kita mengajilah hukum hakam puasa. Kan? Yang tu memang sebab ibadat Nabi ajak kita itu adalah ilmu syarak.
Tapi tauhid dia lebih kepada ilmu akal. Maka sebab tu kita duk bincang. Kok mana pun lah jadi kita kata serah balik pada Allah Ta'ala. Kan? Kita cuma setakat akal kita je. Okey. Artinya kesudahan mengetahui kita akan dia itu hingga sampai kepada tiada dapat akan hakikat zatnya. Kan? Kata habis sud ilmu dengan Allah Ta'ala ni sampai ke tahap kita tak tahu. Habis tak boleh tahu. Tak boleh pergi dah. Dan tiada dapat hakikat zat itu dinamakan mengetahui. Dan apabila tiada dapat kita mengetahui akan setengah daripada makhluknya dengan mudah, maka betapa kita hendak mengetahui daripada hakikat Tuhan yang menjadikan sekalian makhluk. Ni dia lagi mantik.